Pilihan utama anda hanya di Radio Suka Faham Islam Malaysia, IKIM FM. Kita teruskan waktu ini bersama saya Nurhati Pari untuk program tajaan. Kita nak bersama dengan Min Syam. Waktu ini saya lalukan kehadiran ketiga orang tetamu saya berada di konti IKIM FM, berkongsi dengan rakan-rakan pendengar semua, insyaAllah, bersama dengan Ustaz Amran. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selain itu juga tak ketinggalan Cik Iqbal kita. Assalamualaikum Cik Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga Puan Nurizan Idris. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Cik Iqbal tak pernah sihat pun datang juga ke KIM FM. Terima kasih Cik Iqbal ya. Dan mungkin sebagai permulaan ni, sebelum kita nak tahu perkembangan lanjut daripada Min Syam sendiri, saya rasa elok kita nak bersama dengan Ustaz Amran kita sedikit tazkirah untuk permulaan ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Puan Nurhayati. Terima kasih banyak-banyak dan insya-Allah kita bertemu sekali lagi di dalam program Min Syam, tajaan Min Syam ini, insya-Allah. Pada pertemuan ini saya nak menyambung beberapa peringatan untuk kita semua. Moga-moga kita di dalam hal yang disebut ittiba'ir rasul, iaitu meneladani atau mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah saya mulakan dengan ayat surah An-Nisa ayat 69. Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 69, dan barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat daripada para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya, yakni di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat An-Nisa ayat 69 ini mengingati kita, wa may yuti'ir rasul wa may yuti'illah war rasul. Siapa-siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mereka itu orang yang beruntung, duduk bersama para nabi, para siddiqin dan asyuhada, orang yang mati syahid. Dan tempat mereka di mana? Wa hasuna ulaika rafiqa. Tempat kembali mereka adalah tempat yang sebaik-baiknya, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Sebab itu Min Syam dia datang bukan berbicara hanya tentang produk dia, tapi kita nak bawa pemakanan sunnah, kehidupan sunnah, sirah dan sebagainya, bagi kita mengenali keseluruh kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbalik kepada pertemuan yang lepas, kita bicara tentang Al-Usrah Nabawiyah atau Al-Usrah Hashimiyah. Bagaimana keluarga besar Nabi SAW, yang kita cerita hari itu bermula daripada Bani Hashim turun kepada Abdullah, iaitu bapa kepada baginda Nabi SAW. Cuma hari ini dari segi sirah dan salasilah ini, kita nak lihat dalam satu bab, iaitu tentang masyarakat kita telah difahamkan secara umumnya menerima tarikh 12 Rabiul Awal, yakni sebagai tarikh kelahiran baginda Nabi SAW. Dalam hal tarikh ini, maka seharusnya kita faham di sana ada ikhtilaf, ada khilaf-khilaf tertentu, yang mana kalau kita melihat kata-kata para ulama, sama ada ulama khalaf maupun salaf, seperti mana kata Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah imam hadis besar dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Dia menyatakan bahawa dalam kitabnya, di samping angka 12 yang dipilih untuk hari lahir dan hari wafat Nabi SAW, ada kemungkinan besar berpunca daripada pemahaman Syiah Imam 12.
Itu ikhtilaf yang berlaku. Justru angka 12 itu mereka merupakan angka sakti bagi mereka, dan sekian banyak keistimewaan dikaitkan dengan angka 12. Apalagi jika orang lain yang memulakan tarikh ini adalah Ibnu Ishaq, yang juga adalah golongan daripada Syiah. Ya, jadi apabila kita secara umumnya kita menerima 12 Rabiul Awal, tetapi hakikatnya kalau kita lihat daripada pandangan-pandangan para ulama sirah, ya, maupun imam-imam hadis, ya, menyatakan bahawa begitu jelas bahawa bukan pada 12 Rabiul Awal. Ya, sebab itu kita melihat berbagai pandangan dan ikhtilaf, terutama ya tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang ini Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi juga berpendapat bahawa Nabi SAW sebenarnya bukanlah dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Cuma masyhur pandangan ini datang daripada Ibnu Ishaq, dan Ibnu Ishaq ini adalah seorang yang sangat lemah di dalam rawi hadisnya. Nah, ini dibicarakan dengan begitu luas, dan menurut ulama-ulama rijalul hadis, Ibnu Ishaq dianggap sebagai seorang yang berfahaman Syiah. Dan lemah di dalam riwayat-riwayat dia. Imam An-Nasa'i mengatakan ingatannya tidak cukup kuat. Sebab itulah kaitan kepada perbincangan dalam ilmu hadis, dan ulama-ulama menyatakan bahawa sebenarnya ya, Imam Daruqutni mengatakan hadis itu tidak boleh dijadikan hujah, disebabkan yang pertama dia adalah Syiah, dan yang kedua riwayat dia itu sangat dhaif dan sangat lemah. Oleh itu kita paling takut apabila kita menerima dan tidak belajar. Contoh, saya beritahu, saya disoal tentang satu hadis yang berbunyi, janganlah kamu menghampiri kemiskinan, jangan kamu biarkan kamu dalam kemiskinan. Ketahuilah kerana kemiskinan itu membawa hampir kepada kekufuran. Ya, hadis ini kita dengar merata-rata, dan ketahuilah kalau tengok status hadis itu terletak di dalam hadis yang disebut sebagai hadis dhaifun jiddan, terlalu lemah. Ya, berbanding sebenarnya sepatutnya kita bangunkan, kalau soal-soal kemiskinan ini, kenapa tidak kita bangunkan hadis daripada Sahih Bukhari yang Nabi sebut bahawa sesungguhnya aku, yakni Nabi SAW, tidak pernah risau jika umatku ditimpa kemiskinan, tapi yang aku risau apabila umatku dibentang dunia di hadapan mereka. Mereka jadi tamak halobah. Mereka akan merosakkan satu sama lain untuk mengejar harta dunia. Kebiasaannya untuk mengeluarkan manusia daripada daerah kemiskinan itu sangat mudah, tapi untuk mengeluarkan manusia daripada daerah kekayaan yang tamak dan halobah itu sangat sukar. Sebab itu kita perlu berbalik kepada nas-nas yang lebih sahih, ya, dan Islam tidak pernah memberhentikan bagaimana kita perlu berfikir apa lagi yang sepatutnya kita cari dan sebagainya, untuk mencari tahap kesahihan di dalam sirah-sirah atau sejarah kelahiran baginda Nabi SAW. Pendapat yang sahih dan yang kuat bagi tarikh kelahiran baginda Nabi SAW adalah pada 9 Rabiul Awal. Ya, pada 9 Rabiul Awal, tahun gajah, dah tentu tahun gajah, sebab tahun belum mula lagi waktu tu. Tahu di bulan aja, dan lebih kurang ya dah bersamaan antara 20 atau 22 April 571 Masihi. Ini dikhabarkan antara ulama-ulama yang menyatakan begitu jelas, ulama-ulama yang terkini, contohnya seperti Al-Humaidi, Uqail, Yunus bin Yazid dan sebagainya, Ibnu Hajar sendiri, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sebagainya, Ibnu Kathir dalam tafsir Ibnu Kathir juga menyatakan sedemikian. Dan saya memetik beberapa pandangan daripada terutama Syekh Safir Rahman Al-Mubarakfuri yang menulis di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, suatu kitab sirah yang sangat-sangat menjadi rujukan para ilmuwan Islam. Jadi oleh itu kita bukanlah soal tarikh itu sangat begitu penting. Tarikh sebenarnya tidaklah begitu penting, tetapi untuk kita meneladani Rasulullah itu yang amat penting. Tarikh tidak penting, cuma sekadar memberitahu kajian-kajian yang bertepatan mengikut fakta ilmiahnya, maka yang terbaik adalah mengikut pandangan adalah pada 9 Rabiul Awal. Ya, itu berdasarkan kepada kupasan yang sangat banyak, terutama Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disebut dalam kitab Ibnu Kathir Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, disebut dengan begitu jelas penceritaan daripada beberapa jilid kitab yang ditulis oleh Ibnu Kathir. Ya, jadi perkara asas bagi kita menilai
Islam ini dia tak suruh kita hanya mendengar penglipur lara bercerita. Ini sangat bahaya ya. Sebab kita orang Melayu dia banyak sangat penglipur lara yang bercerita. Jadi sepatutnya kita kembali kepada fakta dia. Ya, kita kembali pada fakta, dan fakta ilmiah yang menunjukkan sesuatu, maka ungkapkanlah. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW apabila ditanya, wahai teman, kenapa kamu tak ada satu pun tak riwayat hadis sedangkan kamu tidak pernah berenggang dengan Nabi? Dia kata apa? Aku sebenarnya takut sebab dengan Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minnar. Dia kata sesungguhnya Nabi telah bersabda, barang siapa yang menyampaikan sesuatu daripada aku tetapi ianya bukan daripada aku, maka siap tempat duduk dalam api neraka Jahannam. Ya. Sebab itu kita perlu tengok kesahihan dari sudut kesahihan hadis lah. Dan hari ini alhamdulillah banyak kitab-kitab hadis kita boleh capai dalam al-lughatul arabiyyah, boleh al-lughatul malayuwiyah juga boleh. Jadi tidak pernah risau hari ini ya, tak pernah risau, insya-Allah kita dapat kebaikan dari sudut itu ya. Dan kalau nak diselangkan sedikit daripada yang lain, sebab kita akan pergi kepada bab sunnah adab-adab baginda Nabi SAW juga selepas ini. InsyaAllah. Itu dia kata orang tu, kita jangan terlalu ya menikmati kemanisan dunia ni sampai kita ketepikan kemanisan iman tu ya. Dan mudah-mudahan kita dapatlah hidupkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaAllah. Walaupun kita nak berhenti rehat seketika, bagi anda semua pendengar IKIM FM, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Merupakan pengimport habatus sauda dan minyak zaitun secara terus dari Syria. Minsyam dijelaku berdasarkan hadis. Kekalah kamu dalam habatus sauda kerana padanya penawar segala penyakit kecuali mati. Produk ini dihasilkan melalui perahan pertama dengan kaedah perahan sejuk bagi memberikan kualiti minyak yang terbaik. Minsyam olive oil dihasilkan berdasarkan makan dan berminyaklah kamu dengan minyak zaitun kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Ianya amat sesuai untuk kegunaan seluruh lapisan masyarakat dan kami hasilkan melalui perahan sejuk bagi menjamin kualiti terbaik. Produk ini adalah sediaan semula jadi serta tiada kandungan bahan kimia. Kami menganjurkan kaedah pemakanan dan amalan sunnah. IKIM FM, pilihan utama anda kembali. Waktu ini kita nak teruskan lagi pertemuan kita menerusi program tajaan Minsyam bersama dengan kita di Konti IKIM FM. Waktu ini tadi pun sebelum kita berhenti rehat, Ustaz dah terangkan sedikit ya berkenaan dengan sunnah dan juga Rasulullah SAW sendiri. Kita nak ketahui pribadi baginda, dan waktu ini kita nak tahu ada adab pula ya Ustaz ya. Kita boleh teruskan lagi, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu jugalah kita bukan sekadar mengikut sudut satu-satu sudut yang kita suka, tetapi kita nak mengikuti sudut keseluruhan cara hidup baginda Nabi SAW. Sebab itu ulama kata ittiba'ur rasul, mencontohi baginda Nabi SAW. Pertemuan yang lepas kita sudah bicara bagaimana Nabi SAW ketika bangun. Adab Nabi SAW adalah mengambil dua tangannya lalu menggosok-gosok di wajahnya. Mungkin secara dasar kita boleh lihat berkemungkinan untuk menghilangkan rasa ngantuk bila kita bangun tidur. Kemudian Nabi SAW menyebut dalam beberapa hadis, iaitu basuh kedua tangan sebelum buat sesuatu yang lain, sebab kita tak tahu tangan kita pergi ke mana waktu tidur malam tu dan sebagainya. Kemudian seterusnya Nabi istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung dan buang balik, sebab Nabi kata sesungguhnya ada waktu kamu tidur ada jin yang tidur yang bertenggek di batang hidung dan sebagainya. Banyak kaedah, terutama doa, doa selepas kita bangun tidur dan sebagainya. Dan hari ini insya-Allah kita nak melihat pertemuan apakah adab-adab lain daripada sunnah-sunnah besar yang kadang-kadang kita tinggalkan. Seterusnya baginda Nabi SAW apabila bangun, apabila azan dilaungkan, azan dilaungkan, dalam azan subuh ni kita harus betulkan juga. Sebab kadang-kadang dalam azan subuh kita selalu azan as-salatu khairum minan naum. Kita panjang dekat tidur. Solat itu lebih baik dari tidur. Macam suruh orang tidur je. Sepatutnya kalau kita melihat kepada ayat tersebut, kita kena azan as-salatu khairum minan naum. Solat, kita panggil orang solat. Ini bila suruh tidur, orang ngantuk tu. Tidur je kan ya. Jadi harus betulkan itu. Jadi dalam solat subuh ini,
apabila selepas azan dilaungkan, baginda Nabi SAW kebiasaannya melakukan solat sunat qabliyah subuh itu fi baiti, di rumahnya. Sebab rumah Nabi dengan masjid dekat. Jadi dengar azan, Rasul SAW solat dalam rumahnya. Sebab itu Aisyah meriwayatkan banyak hadis tentang solat qabliyah subuh ini, solat sunat subuh ini. Dan beberapa kaitan hadis Nabi SAW tentang hebatnya solat subuh, ya, berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Contohnya riwayat Imam Al-Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari menyatakan Nabi SAW kemudiannya solat 8 rakaat dan 2 rakaat dengan duduk serta 2 rakaat di antara 2 seruan, yakni azan dan iqamah untuk solat subuh. Ya, di antara azan dan iqamah itu ada 2 rakaat solat qabliyah subuh. Ya, kemudian baginda Nabi SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat tersebut. Kalau solat rawatib zuhur, rawatib lain, Nabi tinggalkan. Tambah-tambah ketika bermusafir. Bermusafir memang kita buat jamak dan qasar. Kalau jamak dan yang fardu dah kita pendekkan, kalau buat tambah yang sunat tu tak betul, nampak pelik, nampak kan, ya. Sebab tu Nabi jamak qasar itu yang fardu. Tetapi ketika solat subuh, dia bila duduk di tempatnya atau ketika dia berhijrah ataupun bermusafir, maka sesungguhnya Nabi tidak pernah meninggalkannya, mengikut khabar yang sahih daripada riwayat yang sahih. Jadi Nabi SAW dia buat itu nak melihatkan kepada Nabi, nak tunjuk pada kita sebenarnya solat qabliyah subuh sebenarnya sangat besar. Sangat besar. Ya, daripada hadis yang lain juga. Saya suka menukilkan beberapa hadis sebab kita tak nak termasuk dalam golongan orang yang banyak berdosa menyampaikan benda yang salah, yang bukan daripada Nabi SAW. Sahabat berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Lalu kami melakukan perjalanan pada malam hari, ketika itu sampai di ambang waktu subuh. Rasulullah SAW berhenti lalu tidur dan orang lain pun ikut tidur. Memanglah bila Nabi dah tidur, orang lain kata ni can ni, nak rehat, ya. Kemudian, dan kami tidak bangun kecuali matahari telah terbit menyinari kami. Terjaga daripada waktu tu dah dekat nak masuk subuh, Nabi tidur. Bila sahabat pun tengok Nabi tidur, calo-calo, dia pun nak tidur juga, ya. Maka akhirnya sampai pada satu ketika mereka terjaga, dah ada sinar matahari. Lantas mereka membangunkan Nabi SAW. Nabi menyuruh muazzin melaungkan azan. Muazzin bukan Bilal, tapi hebatnya nama Bilal, ya. Nah, melekat sampai hari ni tu hebatnya nama Bilal. Okay. Jadi mereka itu disuruh azan dan juga kemudian dilaungkan azan. Selanjutnya dalam keadaan yang matahari sudah menyinar mereka, itu dalam keadaan waktu yang sedikit dan nak habis, Nabi SAW masih lagi melakukan 2 rakaat solat qabliyah subuh. Hebat, sangat-sangat hebat. Dan selepas Nabi SAW mengerjakan solat subuh, lalu Nabi SAW berusrah bersama teman-teman. Selalunya Nabi akan bercerita tentang hari kiamat, kematian. Hari kiamat, kematian. Nabi selalu berbicara tentang ini. Sebab apa? Bila kita faham tentang ini, maka kita akan jaga dunia kita selari dengan sunnah baginda Nabi SAW. Kita ingat pada mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya orang yang mati itu, kalau ikut dalam kitab Ar-Ruh, orang yang mati dia sudah nampak hala tujunya ketika dalam sakaratul maut itu. Ya, sebab itu kita takut. Jadi Nabi peringatkan para sahabat dengan hari kiamat dan tentang kematian. Kenapa ya Nabi SAW sibuk jaga benda ni? Kenapa tak tinggalkan? Senang, tinggal je lah. Kan sunat. Kita kan kata gitu. Orang Melayu terutamanya, wajib itu buat dapat pahala, tinggal berdosa katanya. Orang Melayu juga kata sunat itu buat dapat pahala, tinggal enggak ada apa-apa. Itu rugi kan? Sangat rugi. Sepatutnya buat dapat pahala, tinggal rugi. Rugi, sangat rugi. Sebab kita, contoh yang kita sebut pada pertemuan yang lepas. Ketika kita nak solat, gangguan syaitan datang. Syaitan ini, dalam hadis riwayat Muslim kata apa? Apabila dia dengar azan, syaitan akan lari bertempiaran hingga terkentut-kentut. Tu. Jangan tanya ustaz lah, kentut dia macam mana. Ya, tapi nak sebut dalam hadis sahih, sehingga terkentut-kentut. Kemudian dia patah balik. Dia patah balik tempat azan, iqamah pula dilaungkan, dia lari lagi bertempiaran dan juga terkentut-kentut. Kemudian
selesai iqamah dia datang balik. Riwayat sahih Imam Muslim. Dia duduk di belakang bahu-bahu manusia. Ingat syaitan tidak pernah mundur, tidak pernah kendur, tidak pernah undur. Ini sifat syaitan. Yang kendurnya kita. Solat tahajud 2 rakaat pun dah rasa lama benar kan. Jadi syaitan duduk di belakang bahu-bahu manusia. Lantas syaitan membisikkan, ingatlah yang itu, ingatlah yang ini, sehinggalah kita leka dan lupa di rakaat berapa kita berada dalam solat. Itu kerja syaitan. Kalau 4 rakaat mungkinlah 3 ke 4 ya. 3 ke 4. Tapi kalau dah subuh tu 1 ke 2, 1 ke 2, itu teruk tu, nampak tu. So harus betulkan yang itu. Itu syaitan dia ganggu kita sangat-sangat teruk. Sebab itu Nabi SAW dia cerita pada kita kena jaga. Ni kenapa kena jaga? Sebab Nabi sebut rak'atan al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar itu atau solat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Cuba kita lihat. Apabila manusia bangun dari tidurnya, memulakan dengan teknik yang Nabi beritahu, 2 rakaat solat sunat qabliyah subuh, maka Allah dan Nabi sudah bentangkan dunia dan isinya untuknya. Jadi inilah teknik cari rezeki. Ya, inilah untuk ruang yang Nabi ajar pada kita untuk ambil rezeki dunia dan akhirat yang penuh dengan rahmat dan barakah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bangun dalam keadaan tidak melakukannya, maka nanti kita sibuk pula. Nak buat itu, nak buat ini. Tapi kita katakan selalu berniaga rugi dan berniaga rugi. Saya selalu sebut, sebab saya pengamal perubatan Islam. Ada orang selalu tanya, Ustaz, saya berniaga asyik-asyik rugi. Ada orang buat kot. Dia selalu kata gitu. Bukan orang buat, awak yang buat. Awak yang buat. Dulu nasi lemaknya betul-betul lemak. Sekarang nasi lemaknya udah macam nasi putih. Enggak ada lemak lagi. Dulu nasi lemaknya sambal campur ikan bilis. Hari ni nasi lemak sambal kosong. Kalau sambal ikan bilis, cas RM1.50. Dahulunya tak berapa berkira sangat. Tapi hari ni semakin duit banyak, kita semakin tamak dan naloba. Jadi sebab tu manusia, bila Allah bagi dia sedikit kekurangan dan ujian, maka sebenarnya Allah sedang kasih dan sayang pada dia. Kenapa rugi? Rugi kata apa ya? Alhamdulillah, ini bukan Allah nak bagi rugi, tapi Allah nak bagi satu peringatan kepada kita. Oleh itu, sebab itu kita kena faham kenapa Nabi suruh kita buat dan Nabi melakukannya, disebabkan Allah bentangkan dunia dan seisinya untuk kita. Ya, kaedah saya selalu ditanya oleh ramai orang. Dia kata, Ustaz, kalau saya datang masjid, tiba-tiba imam sudah angkat takbir solat subuh. Jadi macam mana? Saya kata tak apalah, terlambat nak buat macam mana, sebab awak pun memang jenis lambat pun. Itu kan begitu. Awak memang jenis lambat pun kan. Jadi macam mana nak buat? Jadi terus datang buat macam mana ya? Senang aja. Imam takbir, awak takbir. Masbuk. Udah selalu masbuk kan ya. Kemudian buat apa? Kalau tidak sempat. 2 hadis yang sahih. Selepas solat subuh, maka Nabi kata, ada seorang sahabat, dia bila lepas solat subuh, lantas dia solat lagi 2 rakaat. Kalau ikut kita, mana boleh lagi selepas solat subuh, waktu yang dilarang. Tapi dia solat lagi 2 rakaat. Nabi senyum je lihat dia dan Nabi tunggu. Selesai solat, Nabi tanya, ya sahabat, solat subuh tu 2 rakaat je, kenapa kamu buat tu plus tu? 2 tambah 2 ni kan ya. Akhirnya sahabat tu beritahu, ya Rasulullah, aku datang tadi, Tuan sudah angkat takbir. Tak sempat nak solat qabliyah subuh. Aku qada solat sunat qabliyah subuh. Amin. Nabi terus senyum dan berlalu pergi. Hadis yang sahih. 2 tempat. Satu, immediate selepas solat subuh boleh qada. Satu lagi ketika waktu syuruk, naik matahari, boleh qada. 2 hadis yang sangat sahih. Nak menunjukkan bahawa sebenarnya besar nikmat ini. Untuk permulaan hari kita nak dilapangkan rezeki dunia dan akhirat, maka lakukanlah ini, sebab ini adab yang terbaik. Dan orang kata, baca apa yang Nabi baca? Kita kan banyak baca-baca. Banyak dah baca. Kadang-kadang kita tengok dalam kitab, ada orang kata, Ustaz, saya nak solat duha, tapi dalam buku tu tulis solat duha rakaat pertama wasyamsiha siwa duhaha, kemudian rakaat kedua wadduha walaili idza saja. Saya ingat qulhu saja. Saya ingat qulhu saja. Jadi akhirnya dia tak solat duha, kan merugikan.
Sedangkan Nabi tidak pernah menentukan wasyamsi wadduhaha, kan panjang sikit. Maklum, kita kalau hafal lagu Hindustan kan panjang, dapat ingat, tapi hafal Al-Quran mudah lupa. Dan sebab itu kita nak kena sebut dalam hidup kita. Ingat kita baca kadang-kadang wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Ayat ni kadang-kadang tersangkut. Kenapa sangkut? Sebab bukan rutin kita. Bukan rutin kita satu. Sebab rutin kita ke lain. Rutin kita ake kulli huya huban दीदार उनका होता है कैसे कहो मैं हो यारा ये प्यार कैसे होता है. Yati nak sambung? Tak boleh. Ya. Jadi benda ini memang bermain dalam rutin kehidupan kita. Memang itu rutin kita. Kita dengar radio itu, kita tengok TV itu. Akhirnya dia lekat di bibir, bukan lekat di memori. Lekat di bibir. Sebab itu dalam hidup kita, kalau kita rutinkan kehidupan kita dengan hadis baginda Nabi SAW, sudah pasti akan lekat. Sebab itu Nabi SAW ajar kita apa? Aisyah kata dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW salat 2 rakaat sebelum subuh fi baiti, di rumah. Ya, dan kulihat Nabi salat begitu ringkas. Tertanya-tanya aku, mungkin Nabi baca Fatihah dengan Fatihah aja. Hadis yang sahih. Dan hadis lain, Aisyah menceritakan bahawa Nabi SAW baca rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Macam kita buat solat duha tadi. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Dan hadis lain yang lain menceritakan terkadang Nabi baca surah satu ayat daripada surah Al-Baqarah, ayat 136. Dan satu lagi dalam surah Ali Imran, ayat 52. Yang itu aja. Tapi kebiasaannya, ya, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Terkadang Aisyah dengar surah Al-Baqarah 136 dan surah Ali Imran ayat 52. Ini hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim sahih dalam kitab Salatul Musafirin wa Khusruha, hadis 727. Oleh kalau kita melihat dalam keadaan ini, indahnya amalan Rasul, seperti mana Nabi kata, inna dina yusrun, agama Islam itu begitu mudah, tapi kita buat bagi jadi payah. Orang, awak nak tanam uri, tanam je lah, kenapa letak pensel? Macam tu kan? Pensel stabilo tu nak buat apa? Hari ni bukan setakat stabilo. Hari ni package stabilo dia letak. Saya tanya akak, kenapa tanam ni pakai pensel, package stabilo? Dia kata, dalam tu ada pensel, dia boleh belajar menulis. Kalau tersalah, dalam tu ada pemadam, boleh padam. Kalau tersalah, dalam tu ada sharpener, boleh sharp. Allahu Akbar. Nampak? Kalau iPad tu murah, Ustaz, dengan iPad. Saya rasa itu yang terbaik. Kalaulah betul-betul kita tanam uri itu dapat mencerdikkan anak cucu kita, letakkan iPad ataupun CPU komputer yang gig dia tinggi sikit. Allah, ya. Sebab itu manusia ini terleka dan terlalai. Ya. Saya suka bawa terus kepada hadis Nabi SAW. Kan kita ulang banyak kali dah surah An-Najm ayat 3 hingga 4. Allah kata apa? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Nabi bila dia buat sesuatu, bila dia bicara sesuatu, bukan ikut hawa nafsu, tetapi bicara Nabi adalah bertepatan mengikut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, moga-moga kita dapat kebaikan. InsyaAllah, sangat bermanfaat petang-petang begini, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Dan mungkin di keterbatasan waktu yang kita ada, Cik Imran ataupun Puan untuk perkongsian berkenaan dengan Minsyam sendiri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita di penjuru waktu. Yes. Jadi saya punya tagline satu je, terima kasih. Terima kasih kepada Hakim memberi ruang atas ni. Terima kasih kepada Ustaz sama-sama dengan kita untuk bukan saja mempromosi produk macam Ustaz cakap tadi, akan tetapi kita nak memperkenalkan Rasulullah SAW sendiri. Jadi apa yang saya kat sini, saya nak berterima kasih kepada pengguna di luar sana. Terima kasih dengan setinggi-tingginya saya mewakili Minsyam atas sokongan kalian semua dengan menggunakan 3 produk kami itu, iaitu Habatus Sauda, Minsyam Habatus Sauda, Minsyam Olive Oil dan juga Minsyam Lotion. Jadi tambahannya sabun dan juga minyak zaitun dalam bentuk botol. Apa yang saya nak cerita hari ini adalah tambahan atas sokongan semua sekali, kami mengeluarkan satu lagi produk kita panggil Minsyam OH. Minsyam OH ataupun dia O tu untuk olive,
Ya. Hash tu kena tengok sendiri kat website. Ya. Hash tu saya simpan hash tu. Tengok kat website. Kena tengok kat website. Macam mana tengok website? Okey, untuk tengok kat website kita www.minsham.com. Mhm. Okey. Antara produk ni ialah dia berasaskan minyak zaitun extra virgin Minsham dan juga campuran herba organik. Dia adalah khusus untuk luka-luka. Pada mereka yang ada lukanya yang sukar untuk sembuh. Ada orang luka dia susah nak baik. Ya. Luka susah nak bercantum balik kulit tu. InsyaAllah dengan berkat hadis Nabi kata yang kita selalu cakap tu, berminyaklah kamu dengan minyak zaitun kerana ia tumbuh daripada pohon diberkati. Atas dasar itu juga kita keluarkan Minsham OH ni dan juga boleh dapatkan dengan harga RM25 satu botol. Ya. Satu botol RM25, 60 ml. 60 ml. Dia special formulation. Sebab tu kita harga dia ada sedikit tinggi, tapi dia untuk kegunaan seluruh isi rumah. Apa harapan saya, pengguna-pengguna Minsham dan pengguna-pengguna yang baru dengar hari ini dapatkan produk ni kepada dengan seluruh stokis-stokis kami. Mereka dah ada produk ini dan harapan saya agar semua pengguna menyimpan setiap satu botol untuk satu rumah. Ya, betul. Kalau siapa yang ada 2-3 rumah, beli 2-3 botol. Jadi saya atas keterbatasan waktu ni, mungkin saya akan sambung minggu depan sikit lagi. Dan juga untuk testimoni, saya bagi untuk Puan Nurizan bagi dalam 3 minit ataupun 2 minit untuk cakap sikit pasal testimoni. Itu bukan testimoni, dia untuk apa pengalaman dia. Ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Ustaz dan juga Cik Iqbal. Okey, saya terangkan serba ringkas tentang kebaikan Minsham OH ni. Ia adalah baik sekali untuk merawat serta memulihkan luka. Contohnya macam bagi wanita yang bersalin secara pembedahan, ya, ia baik untuk pemulihan luka tersebutlah. Ya, ia juga dapat membantu luka-luka macam kanak-kanak, kadang-kadang keluar petang jatuh ke, dia boleh merawat on the spot pada masa yang sama, ya. Dan juga untuk aksiden, kalau ada kemalangan, bisul, melecur, terkena barang panas ke, air panas ke, insya-Allah caranya mudah saja. Kita apply saja ke tempat yang bermasalah tu, dan tunggu beberapa minit tu dah ada kesan. Dia punya feedback tu lah, tindak balas tu. Ya, betul. Dan juga pada pengalaman saya sendiri, saya gunakan untuk muka saya, di mana ada tumpukan hitam muka saya. Dah banyak guna produk lain kat luar sana, tapi alhamdulillah dengan Minsham OH ni saya gunakan beberapa minggu. Kelihatan tumpukan hitam tu makin pudar. Sebab kita dah umur 4 series ni, ya Ustaz. dia macam-macam lah, tapi alhamdulillah. Dan juga saya menggunakan Minsham OH ni sebagai penyegar, di mana minyak OH ni saya campurkan dengan air zam-zam, dan saya spray muka saya. Kadang-kadang kita kat office penat, ya, kat rumah pun kadang-kadang penat, saya spray kat muka saya. Dan biarkan saja. Biarkan saja. Ya, betul. Dan alhamdulillah memang adalah perubahan. Dan Untuk sekarang wajah berseri. terima kasih. Dan alhamdulillah lah, sejak menggunakan tu saya tak menggunakan produk lain lagi. Dah tak memandang ke belakang lagi, ya. Alhamdulillah. Ya, itu saja. InsyaAllah. Encik Iqbal, terakhir. Okey, Kita terakhir 30 nombor saat, talian. 30 saat. Okey. Ya. Dah tahu produk, dah tahu kegunaan, dah tahu kat mana nak cari, dah tahu harga RM25 satu botol yang nak kena simpan satu rumah satu tu. Ya. Jadi untuk dapatkan dia, boleh call nombor 019-211-3040 dan juga 019-682-3040. Dia bila 3040 ni nombor Minsham lah. Ya. Okey, dapatkan boleh call kami dan boleh SMS, boleh WhatsApp, dan juga boleh tengok kat website kami dan juga Facebook kami untuk maklumat-maklumat lanjut mengenai Minsham OH ni. Ya, itu dia. Alhamdulillah, terima kasih Cik Iqbal, Ustaz dan juga Puan atas perkongsian pada petang ini. Sampai kita bertemu lagi lain masa. Selamat jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.